kita, insya-Allah. Ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menghadapi dengan kesabaran, ketenangan, insya-Allah. Semua adalah ujian kifarah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menghadapi kehidupan. Semoga kita menjadi orang yang benar-benar mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada hari ini perkongsian dalam kitab Asas Akidah, iaitu kita pada yang telah lalu kita berhenti, tak silap saya berhenti dalam bulan 1 ya, silap saya bulan Januari. Kita akan sambung sedikit. Jadi berhubung tentang syariat, tentang syariat yang saya catatkan ini daripada Masjid Sungai Mulia, tentang syariat dan kelebihan. Iaitu hari ini insyaAllah kita masuk tentang mukjizat, ya, mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi dan Rasul saja. Ya, kita tak dapat apa-apa, kita hanya insan biasa. Ini ya, mukjizat itu satu peribahasa, mengikut bahasa berarti melemahkan, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah suatu perkara yang menyalahi adat. Menyalahi adat. Jadi kita ni apabila sesuatu perkara yang pelik pada pandangan kita, tetapi tak mustahil, kerana para rasul, para nabi adalah pilihan Allah. Jadi umpamanya kepada baginda Rasulullah SAW, orang-orang yang berpikiran pun kalau tidak beriman dia rasa pelik. Contoh, baginda Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan dalam masa 1 malam. Ya, jadi orang yang tidak beriman dia kata ni cerita bodoh ni, kata dia. Mana ada? Kami ini kalau berjalan daripada kota Mekah, cuba bayangkan ke Madinah, lepas tu naik pula ke Sidratul Muntaha. Sedangkan kita pergi Mekah, dari Madinah ke Mekah tak kurang masa, panjang. Ini pula Rasulullah SAW diperjalankan daripada kota Mekah sampai ke Palestin. Orang-orang dulu biasanya menaiki unta dan kuda, makan masa lebih kurang paling cepat 3 minggu. Paling cepat. Itu kalau kuda yang pecut tak tahulah berapa sisi dia. Berapa sisi dia tu. Makan masa 3 minggu. Ya, kalau unta makan masa lebih kurang 3 bulan. Ini 1 hari 1 malam. Kan kerja pelik. Jadi akal kita tak dapat. Akal kita tak dapat nak memikirkan. Sebab inilah kecuali suatu hidayah yang Allah bagi kepada orang yang beriman. Apabila perkara ini dihadapkan kepada sahabat, utamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Dia katakan, lebih daripada itu pun aku percaya. Ini maknanya iman, keyakinan. Sebab itulah sesuatu perkara yang didatangkan oleh Allah, kita kena terima dengan hakikat, yakin. Umpamanya yang kita hadapi sekarang. Sekarang ini ada kelonggaran sikit di Malaysia kerana ketaatan penduduk Malaysia. Walaupun dikata kamu duduk di rumah berbulan-bulan, dia jangan keluar rumah, tapi orang kita alhamdulillah degil tu tak lama lah. Yang degil tu antaranya orang yang dungu. Kata ulama, kata orang dungu ni payah sikit. Tetapi orang yang memikirkan, prihatin, dia akan ikut.
banyak hikmah, kelebihan. Kalau dulu kita mungkin keluar rumah, tetapi dalam bulan yang kita dikehendaki supaya bersama ahli keluarga dapat menjadi, dapat memimpin, sekurang-kurangnya kita menjadi seorang pemimpin yang dikatakan dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita dapat memimpin isteri-isteri. Kalau seorang isteri, kalau dua isteri-isteri, kalau tiga kali isteri. Kalau tiga, tapi munasabah di sini sebuah satu je, ya, isteri. Wa dzurriyyatihi, dan keturunan. Supaya apa? Qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Siapa tak sejuk mata memandang bila kita tengok anak kita baca Quran, bila kita balik tengok isteri kita sembahyang, pagi-pagi isteri kita sanggup bangun solat tahajud, sanggup tawajuhkan diri kepada Allah Ta'ala. Seronok. Ini satu nikmat yang Allah kurniakan. Sebab itulah keyakinan yang ada pada kita. Manakala mukjizat ini yang Allah kurniakan khas untuk Nabi dan Rasul sahaja. Suatu yang pelik, suatu perkara yang menyalahi adat, luar biasa. Kecuali mereka yang dikurniakan kepadanya adalah keimanan yang mantap. Kerana seorang Nabi dan Rasul itu bukan pilihan melalui calon, pilihan manusia, tidak. Kita manusia kena calon, tapi para Nabi dan Rasul adalah calon Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia tidak dapat ditiru oleh siapa pun. Tak dapat ditiru. Apa tujuan Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul? Mesti ada matlamat. Allah mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Pertamanya untuk membuktikan bahawa mereka itu adalah sebenar-benar Rasul yang boleh menunjukkan perkara-perkara yang tidak dapat dibuat oleh orang biasa. Tak dapat. Sebab contoh kepada baginda Nabi Musa AS menghadapi kaum Fir'aun yang begitu zalim, Nabi Musa telah dikurniakan oleh Allah ialah tongkat, bukan tongkat sakti, tapi tongkat mukjizat. Contoh, apabila Nabi Musa AS dikejar oleh tentera, ya, tentera musyrikin, jadi ketuai oleh kalangan orang-orang Fir'aun, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Musa supaya mencampakkan tongkat itu, boleh menjadi ular, boleh menjadi jalan, jambatan, memecahkan lautan. Inilah mukjizat yang tidak ada pada insan selain para Nabi dan Rasul. Ini membuktikan kehebatan Nabi dan Rasul yang Allah kurniakan kerana pilihan Allah. Ya. Keduanya untuk mengatasi dan mengalahkan kekuatan musuh-musuh umat yang mengikut Rasulullah, para Rasul, untuk mengatasi kezaliman ketika kuat sungguh. Ya. Yang ketiga, melahirkan kekuasaan Allah SWT yang ia melakukan sesuatu mengikut kehendak yang mutlak, yang nyata. Sebab itu apa saja adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian perkara yang menyalahi adat, apa dia? Perkara yang luar biasa yang menyalahi pada adat kebiasaan. Ada 5 perkara dinyatakan di sini. Dinamakan dinatu. Pertama dinamakan irhas, yaitu tanda permulaan kerasulan seperti awan, ya, awan meneduhi Rasul
sebelum baginda dilantik menjadi seorang rasul. Ya. Di Madinah itu ada satu masjid dekat dengan Masjid Nabawi. Ya. Masjid itu dinama Masjid Lindungan Awan. Kalau tuan pergi, ada sekarang masih hadir lagi. Kita ke Madinah di dekat pintu Babus Salam. Babus Salam. Sebelah sana tu adalah ada Masjid Al-Ghamimah. Masjid itu kecil, dibuat daripada tanah liat. Masjid itu dinamakan Masjid Al-Ghamimah. Jadi dia waktu dibuka waktu solat sahaja. Azan dibuka untuk diorang sembahyang. Berdekatan dengan Masjid Abu Bakr As-Siddiq. Kalau tuan pergi Madinah, carilah sejarah-sejarah itu, ya. Kalau Masjid Umar Ibn Khattab jauh sikit, dia ada jambatan. Ini Masjid Al-Ghamimah. Ini namanya pintu Babu Salam. Kita nak masuk Babu Salam Madinah, sebelah sana dinamakan Masjid Al-Ghamimah. Masjid itu dinamakan dalam bahasa Melayu Lindungan Awan. Ketika Rasulullah SAW membaca khutbah di masjid tersebut, maka panas yang sangat kuat. Lalu Allah mengirimkan, ya, Allah mengirimkan yaitu awan untuk melindungi Rasulullah. Dalam ketika Rasulullah membaca khutbah hingga sembahyang Jumaat selesai, ya, itu namanya Masjid Al-Ghamimah. Tidak, ya, orang tidak dapat memikirkan bila dilihat ke, ya, menyalahi pada adat. Panas tiba-tiba cuaca yang itu namanya. Gitu juga berlaku kepada baginda Nabi Rasulullah sebelum dia pergi ke negara Sam. Negara Sam, ya, di Syria. Sam itu Syria. Itu dibawa oleh bapa saudaranya, masih baginda kecil lagi, usia yang kecil. Dibawa oleh bapa saudaranya yaitu Abu Talib. Dalam perjalanan itu bertemulah dia dinamakan ahli kitab, orang alim dan ahli kitab. Sebab kita wajib percaya 4 kitab. Ya, pertama kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Ini wajib kita percaya. Walaupun tiga kitab ini sudah dimasukkan kerana isinya semua telah disertakan, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran kata, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahu. Nah, ya, ada Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 110. Walau kana ahlul kitab lakana khairan lahu. Sekiranya kamu dari kalangan ahli kitab, kamu lebih baik kamu meneruskan mempercayai Al-Quran. Oh, tu. Ini firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110, sambungan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanu ahlul kitab lakana khairan lahum. Tetapi saat hari ini juga ramai minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ramai orang mengaku dirinya Islam. Ramai hari ini. Cuba kita tengok di mana-mana, ramai yang mengaku diri Islam. Bapaknya Islam, opahnya Islam, atuknya Islam, embahnya Islam, neneknya Islam. Dia tetap adalah keturunan Islam. Tapi Islam saja. Mengaku pada adanya Allah, mengaku adanya Nabi dan Rasul. Tapi ramai yang fasik. Ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ramai yang mengaku dirinya Islam, beriman, tetapi tak sembahyang. Betul tak? Betul tak? Ramai. Ramai yang orang tak pedulikan solat. Sebab itu Al-Quran dan menyatakan oleh Allah, setiap
ayat-ayat yang diturunkan oleh baginda Rasulullah SAW, Allah dah tak ceritakan. Ramai di kalangan orang Islam nanti badannya Islam tetapi amalnya tak ada. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Dari kalangan orang-orang yang mengaku diri Islam, beriman, tapi fasik. Walauzubillah. Ini yang berlaku hari ini. Sebab itulah kita kena yakin, ya, dalam kita mempercayai, mempertekadkan amal kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul diterima amalan kita oleh Allah SWT. Baik, yang keduanya dinamakan karamat. Itu yang pertama tadi irhas, yaitu tanda permulaan kerasulan seperti benda yang pelik. Rasulullah diikuti oleh awan. Itu sebabnya ahli kitab mengatakan, ya Abu Talib, kau bawalah anak saudara kamu ni balik. Tengok, ahli kitab dah tahu dah. Orang yang percaya sebelum dia Rasul, datangnya Nabi Muhammad ini menjadi seorang Rasul, orang-orang itu dinamakan ahli kitab. Dia dah ada. Ismuhu Ahmad itu dah ada dah, dinyatakan dalam kitab Injil. Ya, maka dia kata, wahai Abu Talib, kau bawalah anak muda yang kecil ini supaya terlindung daripada, ya, kezaliman. Maka Abi Talib bawa baginda Nabi Muhammad ketika kecil itu, sebab nampak semua diceritakan dalam kitab-kitab yang lain. Nabi Muhammad kelebihan di mana baginda waktu kecil berjalan akan diikuti oleh awan dalam keadaan apa? Redup. Kita mana awan nak ikut kita? Tak ada. Sebab itu Rasulullah sampaikan masjid itu dipanggil Masjid Lindungan Awan. Ya, dekat dengan Babu Salam itu. Masjid itu dinamakan Masjid Al-Ghamimah. Apa kira kalau pergi Madinah lagi? Tapi sekarang ini memanglah duka cita, ya. Berapa orang saja kawasan dekat-dekat situ yang boleh menunaikan ibadah haji. Kesian, ya. Ada yang sudah, ya, cek doktor, tiba-tiba ambil keputusan tabung haji tidak, ya, memberi untuk pergi kerana Arab Saudi tidak membenarkan. Ini, ya, ujian Allah SWT, ya. Mudah-mudahan, ya, dah tercalon tu, tu nama rezeki. Rezeki ni, jodoh rezeki ni kita tak tahu, tuan-tuan. Tengok isteri, tunang kita dah bertunang dah berapa tahun, tiba-tiba nak kahwin. Esok dia kahwin, malam tu meninggal. Allah Rabbi, belum rezeki dah. Allah, betul. Dah bersiap dah semua. Ni, itu nama penentuan Allah. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita hari ini walaupun daripada PKP, PD, PKPB, PKPP, banyak. Kita dapat jumpa lagi, ya, alhamdulillah. Itu rezeki. Umur panjang ni rezeki, nikmat yang paling bagus. Nikmat yang paling bagus. Itu baik. Yang keduanya dinamakan keramat. Suatu kemuliaan yang dikurniakan kepada orang-orang solihin, ya, dan orang-orang yang bertakwa, muttaqin, yaitu aulia. Kelebihan. Itu kelebihan. Ya. Sebab itu tak semua orang. Sebab itu kita kalau waktu pagi kita selalu kita berdoa, kurniakanlah hayat. Allahumma ja'al sobahana sobahas solihin. Pagi-pagi kita doa, jadikanlah subuh ini subuh yang terbaik. Wa masa'ana masa'az zakirin. Ingat tak doa tu? Wa masa'ana masa'az zakirin. Sampai ke petang kami ingat akan perintah Allah. Solat kita, ibadah kita. Wa qulubana qulubal khashi'ah. Jadikanlah hati kami ini tetap khusyuk dalam menunaikan apa saja. Tawaduk kepada Allah. Kita seorang pun begitu, kita beramai pun begitu. Ini dengan tawaduk, taat akan perintah Allah. Ya, khashi'in.
Wa a'malana a'malul muttaqin. Jadikanlah amalan kami amalan yang betul-betul hati, bulat takwa kepada Allah. Uiddat lil muttaqin, adalah diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa dia? Allah menyatakan, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Peruntukan. Apa sebab yang peruntukan orang yang bertakwa? Segeralah, Allah suruh, segeralah kamu apabila kamu buat salah, cepat-cepat taubat. Maklumlah kita ni kadang ya lah. Sebab itu kita kena selalu berdoa kepada Allah. Allahumma fa'ani bi badani, Allahumma fa'ani bi sam'i, Allahumma fa'ani bi basari. Ada kalau solat, manfaatkanlah akan diriku ya Allah, manfaatkanlah akan pendengaranku, manfaatkanlah akan penglihatanku. Minta ke apa ni? Diri kita manfaatkan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku ini sentiasa membuat kebajikan. Kebajikan kepada anak isteri kita, kebajikan kepada suami. Allahu Rabbi, banyak ya. Apa kebajikan suami? Ya, jangan ada usia-usia dia kadang-kadang malu ya tak? Saya pun itu. Mana isteri kita, kita balik rumah ya, yang diceritakan oleh kisah Rasulullah. Aisyah bertanya, dilihat seorang wanita yang masuk dalam syurga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika itu Aisyah pergi ke rumah si perempuan tersebut. Apa sebabnya? Yang Allah mengatakan bahawa perempuan itu masuk ke dalam syurga, yang di dalam syurga itu berbagai-bagai nikmat. Aisyah tak puas hati, dia nak tumpang 3 malam. Kita boleh tumpang rumah orang 3 malam je. Lepas 3 malam halau dia. 3 malam je orang dia. Tu pun gini. Aisyah tahu, tengok keadaan. Rupanya si perempuan ini yang dinamakan pohon ahli, perempuannya ahli surga ini, bila tengok suaminya pergi berkhidmat, apa balik, sebelum balik dia berpakaian yang indah-indah. Kalau lah perempuan dengan suami biasa pakaiannya macam mana abang? Pakai macam mana? Yang menyeronokkan suami lah. Jarang nak buat sekarang ni. Ini cerita. Ya, bila Rasulullah katakan wanita yang akan masuk surga beginilah fashion gaya. Lalu Aisyah terus pergi tidur rumah tu numpang 3 hari. Tapi dia kata saya ni, dia tak katalah saya isteri Rasulullah. Dia kata kami nak tumpanglah bermalam 3 hari. Maka dibenarkan. Orang baik dalam rumah Arab biasalah kan. Bukan macam kita ni. Ya, dulu kan dulu. Kalau ikutkan masjid dulu mana ada bumbung-bumbungnya awan, tak ada. Tak ada. Masjid Kuba sekarang datang tuan-tuan muslim-muslimat dengan air conditionnya dan kapetnya yang ni zaman Rasulullah ada dikelilingi dengan apa? Dikelilingi dengan pelepah kurma je. Dia punya langit itulah atap. Allahu Rabbi, cuba ya bayangkan panas dia. Tapi Rasulullah itu apa? Sentiasa dilindungi oleh awan Al-Ghamimah. Dia tak panas lah. Itu kelebihan seorang Rasul. Kalau kita memanglah kelabu lah. Bukan kelabu lagi. Dia dah hitam legam lah. Kita. Jadi Aisyah ni pergi kepada perempuan. Tempat perempuan tu boleh tak 3 malam. Dia nak tahu keadaan perempuan ni yang Rasulullah katakan dia ahli syurga. Rupa-rupanya time suami dia nak balik, dia ada ready dah pakaian yang menyeronokkan suami. Abang-abang
Kalau sebut menyuruhkan suami, ingatlah kita baru kahwin dulu tak? Sekarang tak ingat dah. Dah bercucu dah, malas dah tak? Yang dulu. Orang yang belum kahwin pun fikirlah dulu lah ya tak? Jadi menyuruhkan suami dengan membawa satu tongkat tunggu di pintu. Lalu perempuan itu ditanya oleh Aisyah, kenapa kamu berpakaian begitu? Kerana aku berpakaian ini untuk suamiku yang akan balik, dan membawa segelas air. Suamiku apabila balik tentu dia dah disediakan air untuk suami diminum. Dan apa gunanya kayu ni? Andainya aku melakukan salah, maka suamiku layak untuk memukulku. Kita tobat buat macam itu. Nah, lambat sikit pun, ya tak? Ustaz ni pun kalau lambat sikit, bukan saya bagi ceramah, balik saya kena ceramah. Ni jangan main-main. Bukan takut aja isteri itu menakutkan. Tak takut. Tak. Baik, ini ya contohnya. Jadi orang nak capai begitu, nak dapatkan syurga. Sebab itu Allah mengatakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu memohon keampunan kepada Allah SWT. Andainya kita melakukan kesilapan, sama ada kita melakukan kesilapan, kita sedar, kita lakukan. Kita tahu benda itu salah, kita buat. Ataupun kita tak sedar, mata terpandang. Sebab itu kita minta, manfaatkan diriku ya Allah, manfaatkan pendengaranku ya Allah, dan manfaatkanlah penglihatanku ya Allah. Pendengaran apa? Bila azan dilakukan, manfaat. Dengar benda-benda dalam TV, ceramah yang baik-baik. Dengan yang karaoke itu tinggalkanlah dulu. Tambah-tambah ya usia-usia kita ni. Sebab Allah bagi peruntukan pada orang yang bertakwa. Peruntukan ini untuk orang yang bertakwa. Sebab itu dalam Quran, uiddat lil muttaqin. Kalau orang kafir, apa peruntukan? Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun nar. Fattakun nar allati wa'adahu wal hijara uiddat lil kafirin. Mereka yang melakukan perkara-perkara yang mungkar, yang melanggar hukum hakam Allah, Allah akan peruntukkan baginya neraka. Sebab itu dalam Quran, sebagai kita satu pedoman untuk kita. Jadi kita diuntukkan uiddat lil muttaqin. Begitu dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini satu yang telah ayat-ayat yang telah disusun oleh Allah yang tidak ada kesaksian. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kerana Al-Quran ini siapa saja insya-Allah yang baca Al-Quran, dia tidak akan sesat. Insya-Allah, artinya imannya akan bertambah. Sebab Allah dah kata Al-Quran ini diperuntukkan untuk kita, barang jangan disangsikan isi Al-Quran itu, kerana inilah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa tak ada masalah. Suruh baca Quran, yes, semua yes, ada tak masalah. Baik. Yang kedua dinamakan karamat kita. Karamat ini berlaku kepada orang-orang yang digelar wali Allah. Ya, wali Allah. Bukan wali hakim, ya. Bukan wali mujbir. Wali ada, kita bukan kalangan kita ada wali. Apa dia wali? Wali mujbir. Ni. Siapa dia? Bapa kepada anak nak dinikahkan. Wali hakim. Ya, yang walinya tak mau menikahkan, atau walinya jauh, atau walinya tak ada, ataupun dia mu'alaf masuk Islam, baru diserahkan kepada pihak jabatan wali hakim ataupun wali akrab, iaitu bapa tak ada dan semua dah tak ada. Ada yang adik-beradik ataupun bapa saudara atau atuk, itu nama wali. Dinamakan wali yang hampir kepada si wali yang mujibir tadi, itu nama wali akrab. Tetapi ini namakan wali
Waliullah. Berlaku kepada Asad Al-Basri contohnya. Asad Al-Basri. Asad Al-Basri ini dikenali seorang yang sangat dari keturunan orang yang kaya raya. Sebahagian daripada hartanya telah diwakafkan dan untuk kebajikan apa saja urusan dakwah. Dia hanya cukup makan sehari, tiap-tiap hari boleh dia makan itu. Maknanya cukup makan tiap hari segini dia terus statement dia. Itu Asad Al-Basri, waliullah. Kita tak mampu tuan-tuan. Ini ya, masjid ni ada buat korban. Alhamdulillah. Saya sarankan kalau mampu, bila kita buat korban, akan berlaku korban itu pada 10 Zulhijjah. Siapa yang menyertai korban, disunatkan. Kalau boleh sunatkan berpuasa 9 hari mulai 1 Zulhijjah. Tak boleh 9 hari kita buat 3 hari. Tak boleh 3 hari, buat sehari cukuplah. Kalau tak boleh, tak payah sus. Ini bagi orang yang mengikuti korban. Jangan bergunting, jangan bercukur, biar panjang, tak apa. Laki-laki, perempuan nak cukur apa pula? Ini laki-laki, biarlah panjang. Itu membuktikan supaya kita ni bila korban pada pagi itu kita boleh cukur, selesai korban semua. Korban dibuat di masjid. Alhamdulillah di sana. Baru dari sana penyembelihan. Masjid saya pun di penyembelihan. Kalau boleh setahun sekali buatlah. Satu keluarga seorang cukup. Kalau tak boleh semua lah, itu keluarga. Berapa? 700. 700. Tak banyak, setahun kita boleh simpan. Di taman tempat saya Negeri Sembilan, Senawang, sebulan 100. Kumpul dana 100, 7 bulan 700. 700. Kalau masjid dibuat kot, tak buat. Masjid sini orang kaya-kaya, dia bayar sekaligus. Saya ikut pun di sana, sebab di sini tak buat. Jadi baik. Yang kedua, ketiganya dinamakan ma'unah. Apa dia ma'unah? Suatu pertolongan dari Allah yang dikurniakan kepada orang-orang yang tidak jelas keadaannya, sama ada baik atau jahat. Ini ekstra. Allah tolong tu. Punya baik ya Allah ni. Orang yang tolong. Tengok, kita dalam keadaan PKP hari ini, doanya kita munajat, tiap-tiap hari munajat. Dan saya sendiri membuat tiap-tiap hari kena buat kuliah secara online. Alhamdulillah. Walaupun masjid tak pergi, suruh tak pergi. Masuklah. Seminit lagi, insyaAllah. Baik. Yang ketiga tadi ma'unah. Yang keempatnya istidraj. Istidraj itu sebagai pendorong kepada orang-orang fasik supaya bertambah lagi kefasikan mereka. Kita ni kalau sampai istidraj, wallahu a'lam, walhamdulillah. Umpama contoh, dia dah fasik sembahyang tidak, dia kempen dalam kan masjid ceramah tu ada apa? Ada tak sembahyang pun aku kaya. Sudah dipasik tak sembahyang, diajak orang pula. Ni walhamdulillah. Yang kelima last, yaitu mukjizat. Satu perkara luar biasa yang menyalahi adat berlaku kepada orang yang digelar Nabi dan Rasul. Jadi itulah perkongsian kita. Mudah-mudahan manfaatkan pada hari ini. Itulah kita mempertingkatkan amal ibadah kita. Yang baik semuanya adalah anugerah Allah Ta'ala. Mana kekurangan adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan kita sama-sama memohon maghfirah